Investor pun tipu banyak. Yang berhormat Masih salah bersama. ada. Ada? Batang lupa tak ada? Batang lupa yang berhormat Tuan Ya, Speaker. batang lupa ada. Batang ada. Ni berdiri Oh, ni lah. batang lupa. Silakan 20 minit Yang berhormat. Yang berhormat. Ya. 20 minit. Berapa minit? 20. Oh, 20 minit. Okay. Sebut Terima kasih, betul tu terima kasih. sikit. Tu batang lupa bukan batang apa pun. Okey, terima kasih. Terima kasih kepada Tuan Yang di-Pertua. Batang lupa luas terbentang. Harap kita semua lepas ini bertenang. Terima kasih di atas kesempatan yang diberikan kepada Batang Lupa untuk mengambil bahagian dalam perbahasan pada kali ini. Terlebih dahulu, saya ingin menjunjung kasih titah ucapan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong semasa pembukaan penggal ketiga Parlimen ke-14 baru-baru ini. Setinggi tahniah diucapkan kepada Yang Berhormat Tuan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Datuk Azhar Azizan Harun dan Yang Berhormat Timbalan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Datuk Seri Azalina Osman Said yang turut mencipta sejarah sebagai wanita pertama dipilih mempengerusikan sidang Dewan Rakyat. Tuan Yang di-Pertua, keyakinan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong kepada kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Mahyudin Yassin, barisan Kabinet Baharu serta kerajaan ketiga ini terzahir dalam tempoh masa yang amat singkat apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah berjaya mengemudi Malaysia sehingga diiktiraf sebagai antara 5 negara terbaik di dunia dalam mengawal pandemik COVID-19. Malah sedaya upaya memastikan ekonomi Malaysia berada di landasan yang betul dengan memperkenalkan beberapa inisiatif dan pakej ransangan ekonomi seperti pakej ransangan ekonomi Prihatin Rakyat atau Prihatin dan Pelan Jana Semula Ekonomi Negara atau Penjana bernilai 35 bilion ringgit. Syamas diucapkan. Tuan Yang di-Pertua, saya juga ingin mengucapkan setinggi tahniah kepada Kerajaan Pusat di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Kerajaan Negeri Sarawak di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kerana telah mengambil inisiatif untuk menyelesaikan isu antara Kerajaan Sarawak dan Petronas dengan cekap dan harmoni. Setinggi penghargaan daripada kami rakyat Sarawak kerana mendengar pandangan dan usul kami dalam perkara ini. Ini merupakan satu wawasan jauh beliau agar semua pihak dapat menerima manfaat seadil-adilnya. Walaupun wujud perbezaan pendapat, tetapi kesejahteraan rakyat dan negara telah diberi keutamaan supaya isu ini tidak berlarutan yang berakhir boleh memberi impak negatif kepada semua. Sebagai negeri terbesar di Malaysia, Sarawak dijangka memberi sumbangan berimpak tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Pada masa ini, Sarawak menyumbang lebih kurang 10% kepada pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK. Dengan wawasan menjadi negeri maju pada tahun 2030 oleh kepimpinan negeri, saya yakin Sarawak mampu memberi sumbangan lebih besar dalam tempoh terdekat. Oleh itu, saya menyeru agar Kerajaan Pusat dan Kerajaan Sarawak terus berkongsi dan merangka strategi bersama untuk pertumbuhan ekonomi kedua-duanya dan dapat menyumbang di antara satu sama lain. Sarawak mempunyai sumber asli yang banyak dan potensi biodiversity yang luas. Tambahan dengan wawasan ekonomi digital oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak, saya percaya pertumbuhan ekonomi yang disasarkan akan dapat dicapai bersama.
Agenda Sarawak First akan terus menjadi keutamaan Kerajaan Gabungan Parti Sarawak atau GPS demi kepentingan negeri dan rakyatnya. GPS di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri akan terus memberikan sokongan kepada kerajaan pusat, terutamanya dalam memastikan negara terus stabil berdepan dengan pelbagai cabaran ketika ini. GPS sentiasa mengutamakan kepentingan Sarawak dan apa yang terbaik untuk Sarawak serta menyokong Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan kami merasakan bahawa kami boleh bekerjasama dengan Perikatan Nasional dalam membangunkan lagi Sarawak. Lihat sahaja pelbagai kesepakatan yang tercapai di antara GPS dan Perikatan Nasional sebaik sahaja Perikatan Nasional membentuk kerajaan. Saya juga ingin memanjangkan ucapan terima kasih kepada Kerajaan Perikatan Nasional kerana tidak ketinggalan memberi fokus kepada Sabah dan Sarawak dalam Kabinet baru dengan pengujudan jawatan menteri dan timbalan menteri di Jabatan Perdana Menteri bagi Hal Ehwal Sarawak dan Sabah. Sarawak mengumumkan penubuhan Majlis Tindakan Ekonomi Sarawak atau dengan izin Sarawak Economic Action Council untuk mempermudahkan strategi pemulihan ekonomi pasca COVID-19 sehingga tahun 2030 dengan penekanan kepada ekonomi digital dan kelestarian alam sekitar. Bagi meningkatkan produktiviti dan daya saing ekonomi, Kerajaan Negeri Sarawak akan meningkatkan agenda ekonomi digital di semua sektor ekonomi Sarawak selain pusat data memainkan peranan penting dalam mendorong inovasi kepada bidang aplikasi digital. Selain daripada itu, Sarawak akan memastikan bahawa persekitaran yang bersih, sihat dan berdaya tahan untuk generasi sekarang dan akan datang tercapai. 9 cadangan utama yang digariskan kerajaan negeri meliputi sektor-sektor utama dan penting, iaitu pusat data raya dan inovasi, iaitu tenaga terbaharu, pelombongan sumber pendapatan terbaharu, produktiviti tahap tinggi sektor pertanian komersial dan komoditi, perkilangan hiliran nilai tinggi, menghijaukan semula Sarawak melalui industri penanaman hutan secara agresif, kepelbagian pelancongan, perkhidmatan sosial berkualiti untuk rakyat, tenaga boleh diperbaharui bekalan masa depan dan penyelarasan masa depan pendidikan dan sumber manusia. Sarawak turut bersama bergandingan dengan kerajaan pusat menangani situasi pandemik COVID-19. Pakej bantuan khas Sarawak Ku Sayang banyak memberikan tumpuan untuk mengurangkan kesan COVID-19 dan melindungi kesejahteraan rakyat melalui langkah-langkah proaktif bagi kaki tangan barisan hadapan, isi rumah, komuniti perniagaan dan seluruh lapisan rakyat. Pakej bantuan khas Sarawak Ku Sayang tersedia atas keprihatinan Kerajaan Sarawak terhadap rakyat dan gabungan kepada pakej ransangan ekonomi persekutuan iaitu prihatin dan penjana dapat mengukuhkan lagi kemampuan Sarawak membantu rakyat serta industri yang terjejas akibat COVID-19. Tuan Yang Dipertua, menyahut saranan daripada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong dalam titah ucapan baginda baru-baru ini, industri komoditi berasaskan pertanian sememangnya turut menjadi agenda utama saya sebagai wakil rakyat di Batang Lupa. Sarawak berhasrat untuk meningkatkan pendapatan rakyat dan merapatkan jurang antara bandar dan luar bandar. Antara strategi utama adalah dengan memperkasakan sektor pertanian moden melalui penyediaan infrastruktur dan kemudahan yang cukup. Walau bagaimanapun, perancangan yang holistik perlu dilakukan oleh kerajaan agar matlamat ini benar-benar dapat dicapai, mengambil kira faktor-faktor yang mungkin menjejaskan segala perancangan.
Kerajaan perlu melihat sokongan oleh inisiatif ekonomi digital yang giat dirangka dapat turut dilaksana. Pembangunan industri pertanian secara lestari di kawasan luar bandar sedaya upaya dibangunkan walaupun dengan kekangan yang dihadapi dari segi infrastruktur dan logistik. Saya amat berterima kasih kepada kerajaan terutamanya Kementerian Pertanian dan Industri Makanan yang melihat potensi besar di Batang Lupa dengan membuka kawasan baharu untuk pengeluaran padi yang tinggi dan menawarkan banyak peluang pekerjaan di kawasan IADA Batang Lupa dan sememangnya sangat berpotensi untuk dijadikan sebagai hub pengeluaran makanan Malaysia. IADA Batang Lupa merupakan kawasan jelapang padi negara yang baru bagi menyumbang ke arah tahap sara diri padi sebanyak 72% menjelang tahun 2020 tahun ini. Bagi tujuan ini, IADA disasarkan untuk purata pengeluaran hasil padi ke tahap 6.5 tan metrik sehektar semusim dan ini seterusnya akan mengurangkan kebergantungan negara kepada import beras. Selain itu, IADA juga mempunyai objektif meningkatkan pendapatan golongan sasar. Bagi tujuan ini, IADA akan dilengkapkan dengan kemudahan infrastruktur serta sistem moden bagi meningkatkan tahap pengeluaran. Golongan sasar juga akan turut diberikan latihan mencukupi agar sentiasa progresif dan bersemangat keusahawanan. Ini bagi memastikan mereka dapat meningkatkan taraf kehidupan, pendapatan dan berdaya maju. Inisiatif-inisiatif lain sebagai enabler untuk peningkatan hasil yang dibangunkan adalah seperti penggunaan varieti padi sah baharu yang berhasil tinggi dan rintang penyakit. Dalam mendepani situasi di luar jangka pandemik COVID-19, saya memuji kesiapsiagaan kerajaan dalam memastikan keperluan makanan asas kepada rakyat mencukupi, walau bagaimanapun masih terdapat panic buying di kalangan rakyat, walaupun kerajaan menjamin bekalan makanan asas terutamanya tidak akan terputus. Realitinya rak-rak di pasar raya tetap kosong bagi beberapa barangan tumpuan seperti roti, bahan mentah, malah tisu tandas pun kadang-kadang tidak ada. Keadaan ini pastinya tidak akan wujud jika benar-benar bekalan bagi barangan tersebut mencukupi. Sama ada ia terputus di peringkat pembekal, mahu pemborong atau peruncit, ia tidak boleh dijadikan alasan kerana akhirnya pengguna yang akan menjadi mangsa. Jika dilihat dasar agro makanan negara 2011 hingga 2020 bermatlamatkan dalam menjamin bekalan makanan yang mencukupi dan selamat, menjadi sektor agro makanan seperti industri yang berdaya saing dan mampan dan meningkatkan tahap pendapatan usahawan tani telah tercapai. Saya percaya banyak usaha yang terus dilakukan oleh kerajaan bagi menangani isu penambahan import barang makanan dan mengurangkan defisit makanan selain memperkukuhkan aplikasi teknologi dalam sektor agro makanan selaras dengan gelombang revolusi perindustrian 4.0. Apakah perancangan kerajaan untuk bersiap sedia ke arah gelombang revolusi perindustrian 4.0? Tuan Yang di-Pertua, sektor pelancongan adalah antara sektor yang paling terjejas bukan sahaja di Malaysia malah di seluruh dunia. World Trade dan Tourism Council telah mengeluarkan amaran bahawa pandemik COVID-19 boleh mengakibatkan 50 juta pekerja kehilangan sumber pendapatan di seluruh dunia dalam sektor ini. Lebih membimbangkan lagi apabila negara-negara Asia adalah negara yang paling menerima impak negatif di mana jumlah tersebut 30 juta pekerjaan melibatkan negara-negara Asia.
Sektor pelancongan global yang terdiri daripada 10% GDP dianggarkan memerlukan tempoh 10 bulan untuk dipulihkan jika pandemik COVID-19 berakhir. Sektor pelancongan Malaysia adalah antara yang terkesan teruk bermula awal tahun ini akibat pandemik COVID-19. Tambah terkesan apabila tahun 2020 Malaysia sepatutnya meraihkan jangkaan 30 juta pelancong dunia sempena tahun melawat Malaysia. Untuk rekod, industri pelancongan negara menyumbang 84.1 bilion ringgit kepada pertumbuhan ekonomi negara menerusi ketibaan kira-kira 25.8 juta pelancong antarabangsa pada tahun 2018. Tren kemasukan pelancong asing ke Malaysia sejak 7 tahun kebelakangan ini adalah sekitar 22 hingga 25 juta setahun. Berikutan pandemik COVID-19 dan juga pembatalan tahun melawat Malaysia 2020, Malaysia memerlukan sokongan pelancongan domestik secara total bagi memastikan sektor ini tidak terus berdepan dengan kerugian dan rakyat Malaysia masih boleh menikmati percutian di dalam negara. Saya percaya ini merupakan antara cabaran terbesar kerajaan, terutama Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya, bagi merancangkan semula sektor pelancongan seterusnya menjana semua pendapatan negara melalui aktiviti dalam sektor ini. Beberapa langkah drastik. Boleh. Saya sikit je time saya yang berhormat. Ada tinggal 4 minit lagi. Sila. Boleh. Batul Lupa. Terima kasih Batul Lupa. Timbalan Speaker, saya setuju dengan pandangan daripada Batang Lupa tentang kesan yang sangat besar kepada industri pelancongan. Kerana 25 ke 30 juta pelancong luar tak boleh masuk ke negara. Saya nak minta pandangan Batang Lupa. Kita nak aktifkan pelancongan domestik. Tetapi hotel kita mahal. Kos hotel mahal, kos tempat tinggal mahal dan beberapa kos yang lain. Untuk menjadi ataupun untuk mengaktifkan pelancong-pelancong domestik ni, Batul Lupa, saya nak cadang kepada kementerian supaya bincang dengan hoteliers supaya kos hotel ni kita bagi diskaun during the pandemic dan juga termasuk kita naik taraf dan tingkatkan keupayaan homestay yang berada dalam negara. Apa pandangan Batul Lupa? Terima kasih. Terima kasih. Jelebu masuk ke dalam ucapan saya. Sebenarnya saya ada di sini yang saya ingin cadangkan, iaitu supaya kita memberi tumpuan kepada pelancongan domestik. Jadi apa yang Jelebu katakan tadi, kerana ia bukan sahaja mampu menjaga pendapatan negara, malahan ia merupakan instrumen integrasi nasional dan berupaya meningkatkan perasaan cinta ke negara, iaitu dengan kita banyak melancong dalam negara. Jika selama ini warga emas boleh mendapat diskaun hingga 50% untuk tambahan, Jelebu tambahan. Jika warga emas boleh mendapat diskaun sehingga 50% untuk menggunakan pengangkutan awam, tiket masuk ke taman tema, museum dan tempat-tempat pelancongan lain, saya mencadangkan agar kementerian memanjangkan skop ini untuk harga bilik hotel atau pakej percutian kepada golongan ini. Ini boleh membantu menyemarakkan lagi pelancongan tempatan. Bukannya muda saja yang berhormat, yang warga emas pun saya rasa eloklah kita bagi ketenangan kepada mereka. Produk pelancongan bukan hanya terhad kepada tempat menarik alam sekitar semula, jadi inap desa, hotel dan taman tema. Produk-produk tempatan terutamanya produk yang unik bagi sesuatu tempat atau negeri, sama ada daripada segi produk makanan, kraftangan, bahan mentah dan sebagainya, turut perlu dipromosikan. Dan pada masa yang sama, untuk melancong bukan saja menyentuh faktor bajet tetapi juga kelapangan waktu. Ini untuk yang bekerja pula. Ada yang mempunyai wang untuk berehat atau get away dengan izin, namun tidak mempunyai masa untuk pergi bercuti. Kenapa tidak kita boleh mencadangkan di sini supaya dipertimbangkan memberi cuti tambahan 1 hari setiap hari Jumaat atau tambahan cuti pada hari Ahad bagi negeri-negeri yang bercuti pada hari Jumaat.
Ini boleh memberi ruang untuk warga tempatan bercuti dan menghabiskan masa yang berkualiti bersama keluarga dengan melancong dalam tempoh yang lebih lama, iaitu boleh duduk 3 hari 2 malam berbanding 2 hari 1 malam. Secara tidak langsung juga ia dapat meleraikan kumpulan pelancong bersesak-sesak di satu tempat pada satu masa. Tambahan 1 malam ini juga boleh memberi ruang untuk menikmati percutian ke destinasi-destinasi yang lebih jauh, seperti silalah datang ke Sabah dan Sarawak. 30 sangat lagi yang berhormat. Okey. Ini pasal kemiskinan sedikit sebanyak. Saya berharap saya ingin mendapat penjelasan sebab ada menggunakan diumumkan had pendapatan garis kemiskinan yang baru ni RM2,208 berbanding kadar sekarang 980. Jadi lebih ramai lagi orang miskin. Dan kalau dapat dari segi gaji minimum, sebab kita ada gaji minimum 1,200, jadi bermakna ramai sangatlah orang miskin. Jadi harap kerajaan dapat memberi sedikit penjelasan. Jadi dengan itu, Yang di-Pertua, saya menghormati Yang di-Pertua. Jadi saya ingin menyentuh di sini bahawa GPS, kami Gabungan Parti Sarawak menyokong sepenuhnya supaya kita dapat terus maju di masa Perikatan Nasional ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih yang berhormat.